Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, dah hujan-hujan pun kehadiran perempuan, tuan-tuan semua alhamdulillah jayid. Saya hampir-hampir nak cancelkan kelas ni. Sebab hujan. Pergi sembahyang jemaah kat masjid pun tak wajib, pergi kelas lagi tak wajib. Ya, pergi sembahyang wajib masjid tak wajib kan? Bila hujan tak wajib lah. Bahkan boleh jamak lagi. Mengikut hadis Nabi SAW, dia boleh sebagai para salaf seperti Aban bin Uthman, dia menjamakkan salat dan bersolat di belakang mereka at-tabi'in dan para ulama yang besar. Tak ada siapa pun yang menentangnya. Jadi ingatkan kisah alhamdulillah. Terima kasih kepada Imran Dia Ustaz jangan kisah Ustaz. Nanti ada orang datang. Okay. Kita sambung kitab kita, tanpa kita membuang masa lagi. Risalah Nabi Muhammad SAW berlaku umum untuk manusia dan jin. Bahawa kita kata, bila kita bincang minggu lepas, adakah para jin ni ada Nabi mereka tersendiri, kita telah mendapat satu keputusan bahawa pendapat yang kuat dalam masalah ni ialah Nabi di kalangan jin itu ialah manusia sendiri, ya. Jadi bila Allah Ta'ala suruh wa ma kunna mu'adzibin atau mu'adzibin hatta nab'atha rasula, dan tidaklah mereka ini azab melainkan kami menghantar rasul, maka di sini umum dalil umum. Maksudnya adakah termasuk jin pun ada rasul? Dia kata masalah ni jin itu di kalangan jin itu rasulnya di kalangan Nabi Muhammad di kalangan manusia, dan Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka tafsir Ibn Kathir, dalam awal-awal tafsir Ibn Kathir disebut Nabi SAW dan hadis di riwayat Tirmizi. Hadis itu dihukum sahih. Nabi kata ubu'ithu 'alal ahmari wal aswad, aku diutuskan kepada si merah dan si hitam. Apa maksud si merah dan si hitam? Jin dan manusia. Merah itu manusia, hitam itu jin. Yang terasa bukan yang kata bukan hitam tu semua, hitam tu jin. Maksudnya bangsa disebut ialah al-aswad tu ialah jin, dan asli merah tu manusia. Dan sebagian ulama kata merah tu ialah orang Caucasian, hitam tu ialah orang bukan inilah orang kita lah. Kita apa? Kita coklat. Maksudnya bukan orang putih lah, putih dan bukan non putih, macam itulah. Tapi dalam maksud terjemahan ni, dalam kitab hadis tu al-ahmar wal aswad, merah dan hitam. Merah tu ialah manusia, hitam tu adalah jin. Jadi hadis ni lebih jelas menjelaskan bahawa jin itu rasulnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama fikir kalau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bincang tak? Ya, di kalangan manusia juga kan kita bincang. Kita telah sampai kepada kami kitab Nabi Musa, kan? Telah sampai kepada kami kitab Nabi Musa. Jadi menunjukkan bahawa mereka ni, risalah Nabi Musa tu sampai kepada al-jin. Faham tak? Tapi kita bincangkan bahawa ada benda yang tak sama, yang diwajibkan ke atas dia, yang tak sama dengan kita, sebab kita berbeza tabiatnya. Maka kita sambung ke surat 85. Mereka mendengarkan Al-Quran, kemudian beriman kepadanya, lalu mereka kembali kepada kaumnya sebagai penyeru da'i kepada iman dan tauhid, serta memberi kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Nampak? Jin pun dakwah kaum dia. Takkan manusia tak dakwah kaum dia? Seperti kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, seperti hadis Qais. Dengan Qais kan, dia punya ketua dia datang jumpa Nabi, patah balik kat kaum dia, pak dakwah balik kat kaum dia. Dimam bin Tha'labah dalam hadis sahih Muslim tu, dia masuk Islam. Kemudian dia balik kaum dia, terus dakwah dia. Kan kita baca hadis sahih Muslim, termasuk kelas sahih Muslim hari Ahad kan. Dia balik kampungnya, dia berjumpa berhala, dia kata bi'satil Lata wal Uzza, laka Lata dan Uzza. Sekali dia kata, kaum kata mah ya dhamam, mah ya dhimam, hati-hati mulut kamu. Ittaqi al-junun, ittaqil juzam, ittaqil baras, takutilah penyakit juzam, penyakit sopak, baras, kusta. Ittaqil junun, takutlah kena penyakit gila, sebab dia kutuk Lata dan Uzza. Macam orang Melayu lah,
kencing kat busuk tu nanti kan perut kembung. Sama lah. Jangan kutuk kuil kat depan orang Hindu tu. Nanti kan perut berkembung. Nanti kan bengkak anu kamu. Macam-macam lah. Kalau kencing kat situ kan bengkak anu lah, apalah. Jadi ini perangai sifat sikap jahiliah. Dia kata wallah, Allah khalaqas sama', Allah mencipta langit, wa anzalal kutub, menurunkan kitab, wa arsalar rusul, menurunkan rasul. Benda ni semua wa huma la yanfi'an wa la yadurran. Kedua benda ni tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Nampak dia dakwah terus. Kemudian Ibn Abbas kata, tidaklah seorang yang menghadirinya, tidaklah orang yang menghadiri dia punya kata-kata tu, ceramah dia, sama lelaki maupun perempuan, melainkan pagi tu pergi dengan ceramah, petang tu masuk Islam. Itu Imam bin Tha'labah. Jadi kita datang kuliah banyak dah. Kita tengok senarai nama tu banyak datang kuliah. Tapi kita tahu siapa yang menyampaikan balik, dia sampaikan akidah tauhid, manhaj ahli sunnah wal jamaah, sampaikan benda-benda ni pada ahli keluarga masing-masing. Jadilah kita seperti imam, jadilah kita seperti Uthman bin Uthal. Uthman bin Uthal kan, yang kisah dia kena ikat dalam masjid tu. Kemudian dia tak nak masuk Islam, lalu masuk Islam juga. Dan masuk Islam tu jadi orang paling kuat masuk Islam. Dan kaum ni adalah kaum yang menghasilkan gandum apa semua. Bila orang semua kata, kau ni Sumamah, kau dah masuk agama orang bodoh. Sumamah kata, kalau kamu tahu ni nak makan gandum, jangan cakiti Muhammad SAW. Hebat dia. Kata Sumamah, okey, selamat. Ini kita kata para ulama salaf, wa ala ra'sihim as-sahabah, dan tak semestilah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita belajar kat sini bahawa jin menyampaikan, menjadi da'i kepada iman dan tauhid. Menjadi da'i tak setuju, bukan jadi ulama maksudnya. Faham ya? Mengajak, da'i dia dakwah, mengajak kepada kebaikan. Bukannya tak setuju perlukan jadi ulama. Cuma bila dia jadi da'i, janganlah over pula bagi statement macam ulama. Tak dalam Facebook tu keluarkan fatwa, awak da'i lah. Jangan pula nak mandai-mandai buat merajihkan masalah, tarjihkan masalah, kemudian menghukum dalam isu-isu besar, isu-isu politik, isu pilihan raya, isu pertembungan di antara ustaz-ustaz sunnah. Dia pula nak mentarjih macam dia pula ulama. Itu yang kena balik tu. Faham tak? Kita biarkan da'i mengajak, mengeluarkan hukum, meletakkan apa pertimbangan isu-isu yang besar seperti pilihan raya. Besar. Apakah hukum ahli sunnah wal jamaah menyertai pilihan raya? Yang dalam pilihan raya tersebut sistemnya adalah sistem kufar, dan parti yang hendak dipilih semua bercampur-campur. Dua-dua tak betul sangat. Sama ada di lawan ataupun yang bukan lawan dia. Jadi jangan kita dalam Facebook Tulaib Qatalib, Tuwailib. Saya cakap Tuwailibul ilm. Qatalib tu student of law, Tuwailib ialah tasghir, mana kecil. Kalau Zabd tu biji, Zubaid, kalau Zabid tu biji, Zubaid tu biji kecil tu. Siti Zubaidah, mana Siti Zubaidah? Ada sini Siti Zubaidah. Maksudnya biji saga merah kecil maksudnya. Dan jangan kita bagi fatwa macam masyayikh, haram sekian-sekian. Kita bawa nakalkan kalam syekh, tak ada masalah. Nakal kalam syekh, menakalkan kalam syekh maksudnya apa? Menakalkan. Ustaz, menakal Ustaz ni. Nakal Ustaz ni. Bukan nakalkan tu maksudnya ialah membawa kalam syekh. Dia kata syekh letak kata ini hukum dia. Tak ada masalah. Itu tidak menjadi, tidak dianggap sebagai literal atau sebagainya. Itu kita kata menakalkan kalam syekh, naqalan yang qulu, menakalkan kalam syekh tidak termasuk dalam itu. Okay. Kisah mereka yang mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi menuju ke pasar Uqaw. Kalau kita baca sirah, ni pasar jahiliah dah ada dah. Zaman jahiliah ada pasar ni. Di pasar ni lah orang pergi baca syair hebat-hebat, tunjuk hebat kat situ lah. Syair jahili apa semua. Pasar
Ukal. Ain, kaf, alif, dhat. Betul tak? Syaitan Tuan, betul kan? Ukal. Sementara syaitan terhalang antara mereka dan khabar dari langit. Lalu mereka dilempar oleh meteor. Lalu syaitan itu kembali menemui kaumnya. Maka kaumnya bertanya, ada apa kalian? Mereka menjawab, kami terhalang dari berita langit dan kami dilempar oleh meteor. Mereka berkata, tidaklah kalian dihalangi dari berita langit kecuali ada sebuah kejadian. Pergilah ke timur dan ke barat. Lihatlah apa yang menghalangi kalian dari berita langit. Maka mereka yang sedang pergi menuju Tihamah. Tihamah ni sebelah barat, menemui Rasulullah SAW yang sedang menuju pasar Ukath, sedang solat fajar bersama para sahabat yang di Nakhlah. Maka ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka menyimaknya. Lalu mereka berkata, inilah demi Allah yang menghalangi kalian dengan berita dari langit. Maksudnya wahyu. Maksudnya apa sebabnya mereka tak dapat curi berita dari langit? Adalah sebab wahyu Al-Quran. Sebab itu sebagai ulama kata, kita bincang dulu, adakah sampai sekarang ni syaitan masih lagi terhalang daripada mendapat berita langit, ataupun hanya pada zaman Rasulullah SAW? Sebagai ulama' dia kata, pada zaman Rasulullah saja syaitan terhalang daripada mendapat berita dari langit, sebab masa tu wahyu sedang turun. Dalil mereka hadis ni lah. Sebab kata sekarang okey, tak. Sebagai ulama' pula tak. Sebagai ulama' kata tak, sampai sekarang masih lagi mereka boleh mencuri. Yang terhalang ketika itu saja. Sebagai ulama' kata sampai sekarang mereka terhalang. Faham tak? Ada sebagian ulama kata mereka terhalang zaman tu je, sekarang dia terlepas. Ada sebagian ulama kata tak, mereka terhalang sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, mereka tak dapat curi Al-Quran. Itu cerita point dia. Mereka tak dapat mencuri Al-Quran supaya dimasukkan dalam Al-Quran tu benda-benda yang tak betul, wahyu-wahyu. Sebab itulah kita kata Al-Quran tu tidak pernah didengar pun oleh mana-mana orang manusia sebelum tu. Lepas tu kita kata antara mukjizat Al-Quran, tidak pernah didengar kata-katanya seperti itu sebelumnya. Menunjukkan bahawa syaitan tak pernah dapat nak curi berita tersebut, kemudian masukkan ke dalam tukang-tukang sihir, lalu tukang sihir pakai ayat yang sama untuk menarik perhatian orang. Ada pun magic-magicnya lain, kita tengok apa yang magic orang sekarang buat, orang dulu dah buat dah. Syair-syair yang hebat ataupun telahan-telahan ataupun tekaan-tekaan semua dah ada zaman dulu. Kihanah, kuhan, apa semua dah ada. Menunjukkan bahawa ilmu tu dah ada semenjak dulu. Jin dah curi kemudian bagi dekat para ahli tukang sihir ni. Tapi tidak Al-Quran, tidak dapat dicuri sebab hadis. Itu syaitan kata apa? Tengok timur dan barat, apa yang menyebabkan yang kamu terhalang daripada mendapat berita dari langit? Rupanya Al-Quran. Inilah demi Allah. Siapa yang cakap demi Allah ni, tuan-tuan? Siapa yang cakap demi Allah ni? Siapa cakap demi Allah ni? Manusia ke apa? Maka ketika mereka kembali ke kaumnya, mereka berkata kepada kaumnya, demi siapa cakap demi Allah tadi? Jin lah. Jin kata demi Allah. Okay, maksudnya apa? Itu pengajaran Rasul. Syaitan pun kata demi Allah. Tapi ke mana tauhid? Nampak tak? Jin ni jin Islam ke jin tak Islam? Mereka nak curi berita dari langit. Jin Islam pun tak Islam. Tak lah, nak curi dari langit nak buat jahat lah. Tapi dia cakap demi Allah. Nampak tak? Apa pengajaran dia? Dia tak mahu tu. Bismillah mula-mula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diam. Pumpang. Kita pun tak tahu. Islam jin, bukan Islam. Tak jin lah cakap demi Allah. Demi Allah. Lepas tu dia pergi sesatkan orang dengan berita tadi. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia apa? Jangan terpedaya dengan jin tu. Jin pula bomoh tu kata Bismillah mula-mula. Dia kata, Ustaz, kita boleh ke pergi bomoh ni? Dia kata, tak, pergilah bomoh ni. Bomoh susah nak percaya, kata. Tapi dia baca Bismillah Ustaz mula-mula. Baca Fatihah starting. Itu standard SOP bomoh. Start dengan Fatihah dulu. Jadi kita kata syaitan kata demi Allah. Maka ketika mereka kembali ke kaumnya, mereka berkata, tapi akhirnya dia boleh masuk Islam. Akhir masuk. Maka mereka berkata kepada kaumnya, kata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Semuanya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Dalil bahawa mereka sedar akan adanya Nabi Musa AS.
musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya syaitan, jin sedar akan kehadiran kitab-kitab sebelumnya. Jadi dalil bahawa apa, dalil Farhan, dalil apa? Dalil bahawa jin dia belajar kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, macam mana dia kata kitab Al-Quran ni membenarkan kitab yang sebelum-sebelumnya? Macam mana dia tahu membenarkan, dia tak baca? Menunjukkan dalil bahawa dia baca kitab Nabi Musa tak? Baca. Dia baca kitab Al-Quran tak? Baca. Alhamdulillah. Maksudnya dia kata ini jin. Jin pun faham kitab Al-Quran dengan Injil. Hebat. Kita tak faham Al-Quran. Jin lagi hebat, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi-Nya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Surah Al-Jin tu bagus. Mungkin nanti insyaAllah kita akan baca surah Al-Jin ni bila habis bab. Sebelum kita baca bab syaitan, macam ni syaitan memusuh dengan manusia, kita akan baca komplit ayat surah Al-Jin. Dari awal macam mana dia kata, dia kata diwahyukan kepada kami, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar Quran ni hebat, yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Quran ni bawa kepada ila rusydi, kebenaran, dan tidak mensyirikkan. Kami tidak mensyirikkan. Bila dengar Al-Quran, kami tak syirikkan Allah dengan siapa pun. Nampak? Jin bila belajar Al-Quran, dia tidak syirikkan Allah. Manusia baca Quran, sambil baca Quran tu dia tengah syirikkan Allah. Ada tak orang macam tu? Tengah baca Quran syirikkan Allah? Ada. Dia pergi kat kubur, kemudian dia baca Quran, kemudian dia minta kat kubur tu, wahai wali fulan bin fulan, wahai wali fulan fulan fulan, wahai Rasul, wahai sekian-sekian. Baca Quran dekat kubur, lepas tu minta pula dekat baca Quran buat syirik. Subhanallah. Jin lagi bagus. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Kami baca, dengar Al-Quran, kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kan kami tidak mensyirikkan Allah Ta'ala langsung lepas tu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan kami, Rabb kami. Dia tidak ada tak sahibatan wala dah, tak ada anak, tak ada isteri. Nampak? Jin pun faham, dia tak ada anak, tak ada isteri. Wa annahu yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ada pun yang bodoh di kalangan kami, jin, mengatakan kata-kata yang tak betul tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jin pun kata orang yang buat syirik apa semua ni bodoh. Macam hampa ni bodoh. Siapa cakap? Jin cakap. Kasar sikit lah. Tapi syirik ni memang layak dipanggil safih. Wa anna dhanna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan kami sangka memang manusia takkan cakap, takkan ada kekuatan nak cakap benda-benda yang ni ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi punya silap sangkaan mereka bahawa memang manusia ni berani berkata tentang Allah apa yang mereka tidak ketahui. Subhanallah. Ayat ni power surah Al-Jin ni. Dia bagi kita pengajaran yang sangat hebat tentang macam mana kefahaman jin terhadap akidah kepada tauhid. Kita tahu Al-Quran ni tauhid semuanya. Dan asas ni kita tengok, nanti kita tengok dalam surah, semualah dalam surah Al-Jin ni, masya-Allah. Ini kita perlu belajar. Kita baca Al-Quran, akidah isi Al-Quran ialah tauhid. Bila Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, apa kitab akidah yang terbaik wahai Syekh untuk dibaca? Apa jawapan Syekh bin Baz? Al-Quran. Hebat. Dia tak kata kitab akidah Tahawiyah, akidah Al-Wasitiyah. Apa kitab terbaik? Al-Quran. Tapi seperti kata Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, dia kata macam mana manusia nak faham tauhid dalam Al-Quran? Dia sebab dia tak faham bahasa Arab. Macam mana ayat dalam Quran tu kan, dalam surah Az-Zumar, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya. Az-Zumar tu, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai awliya, pelindung. Nampak? Dia kata apa?
Kami tidak mengambil benda-benda ni semua, iaitu berhala dan macam-macam je lah, melainkan untuk merapatkan diri kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala menghukum ke atas mereka atas apa yang mereka berselisih. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada si pembohong, mendustakan, pendusta ke atas wahyu, dan kafar, orang yang kafir. Ayat itu jelas tak maksud dia? Tuan-tuan, jelas tak maksud dia? Iaitu orang musyrikin mengambil sembahan selain Allah Ta'ala ni, bukan dia jadikan itu sebagai Tuhan, tapi sebagai merapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan hukum golongan ini, dan Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk kepada orang yang mendustakan Al-Quran dan juga orang yang kafir. Datang satu hamba Allah, dia kata ayat ini sebenarnya nak bagi tahu, sebenarnya orang musyrikin ni dia berbohong. Kita buka terjemahan terus supaya tak confuse. Surah Az-Zumar, Surah Az-Zumar 40 39. Okey, mari kita tengok betul-betul ni. Nak perhatikan macam mana orang memusingkan kalamullah ikut faham dia. Lepas kita akan bawa apa yang dia cakap, kemudian kita tengok apa Ibn Katsir, Ibn Abbas dia cakap. Kita tengok. Ini Ahli Sunnah. Inilah dia. Turunnya kitab Al-Quran itu dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini kepada kamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Oleh itu, hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah dan bawaanmu kepadanya. Maksud ikhlaskan ibadah, tidak mensyirikkan dengan satu orang. Okay? Faham tak? Faham tak ayat ni? Kemudian, ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci dan bersih dari segala rupa syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong. Jangan ingat pelindung-penolong ni orang munafik. Mana ada orang munafik zaman tu? Yahudi, bukan Yahudi, iaitu sembahan-sembahan lah, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Hubal dan semua. Sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Ini poin kita. Ini poin kita. Orang musyrikin kata benda ni. Nampak tak? Jadi mereka ambil Lata dan Uzza tu, bukan kata Lata tu Tuhan, bukan nak Uzza tu Tuhan. Dia kata sebagai intercessor lah, orang tengah. Ni wali kutub Ghaith, Ghawthul Azim. Tu kata gelaran-gelaran macam-macam tu pada wali mereka. Al-Ghawthul Azim, tempat kita nak minta pertolongan yang agung. Subhanallah. Kemudian dia kata apa? Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Saya sebut tadi. Okay. Semuanya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang tetap berdusta, mengata yang bukan-bukan. Kat sinilah yang hamba Allah tadi tu, dia kata sebenarnya diorang ni berdusta. Diorang tak kata Allah Ta'ala tu sebagai, dia tak kata berhala tu sebagai intercessor. Sebenarnya dia memang kata berhala tu Tuhan. Dia nampak dia pusing kan. Saya tak sahabat faham ni. Dalam kitab-kitab sirah, kita kata orang musyrikin sembah Allah tak? Sembah. Tapi pada masa sama dia kata berhala tu sebagai intercessor. Intercessor bahasa Melayu apa? Perantara. Senang cerita. Pakai bahasa Melayu. Intel processor lah tu kan. Intercessor. Orang tengah di antara kita dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Ini yang mustaqar, yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab akidah semua. Sebab dalil kita apa? Ini ayat Qurannya. Kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Faham tak kat situ? Okey. Tapi dia kata apa? Tidak, bukan macam itu sebenarnya. Sebenarnya mereka ni memang kata Lata dan Uzza tu berhala, Tuhan. Faham tak?
Sebab dia nak nafikan tauhid rububiyah dengan uluhiyah tu. Faham tak? Dia nak nafikan bahawa orang musyrikin percaya Allah Ta'ala ada tapi buat syirik. Dia nak nafikan, dia kata memang orang musyrikin ni memang kata berhala tu Tuhan. Dia tak percaya Allah. Kepercayaannya kepada Allah hanyalah kebohongan. Ini kata. Dan orang berdusta mengata yang bukan-bukan. Saya tak tahu tuan-tuan faham tak? Nampak tak apa saya? Saya cakap faham tak? Jangan Faris faham tak? Syafiq 70, 40, 110 tu 70, 30 tak faham sangat. Okay. Kenapa macam tu? Sebab Dr. Usman Muhammadi dia kata tauhid rububiyah uluhiyah ni tak ada dalam Islam. Itu nak ceritakan. Kita percaya bahawa kita ada 3 tauhid. Bukan 3 tauhid maksudnya kita kata Allah Ta'ala tu 3. Ini satu lagi golongan ni pula Ahbaz kata Allah Ta'ala 3. Ini subhanallah fitnah. Sebesar-besar fitnah yang tak pernah saya tengok. Fitnah yang paling bodoh sekali. Fitnah yang paling tak bijak. Kita percaya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Belajar tak tuan-tuan semua? Wan, betul tak belajar? Tak, okey, saya terangkan sekarang juga. Tauhid rububiyah kita percaya Allah Ta'ala itu adalah pencipta alam, pentadbir alam, pemilik mutlak alam. Betul tak? Satu. Okay? Maksudnya kita mentauhidkan Allah dari segi perbuatan Allah. Maksudnya semua yang alam buat terjadi pada alam ni ialah perbuatan Allah. Satu, tauhid rububiyah. Wajib tak kita percaya macam ni? Wajib. Tauhid yang kedua ialah tauhid al-uluhiyah, iaitu kita segala ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Salat tuju kepada Allah, zakat tuju kepada Allah, doa kita doa kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Hadis riwayat Usul Salasah Ta'al Riwayat Tirmidzi. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi boleh tak doa kepada selain makhluk? Seperti berdoa kepada wali, boleh tak? Tak boleh. Doa itu ibadah. Dan tauhid uluhiyah ni mengatakan bahawa ibadah kita hanya tuju kepada Allah. Faham tak? Jadi dua ni asas. Orang musyrikin dia ada rububiyah tak? Ada. Orang musyrikin dia ada rububiyah. Maksudnya dia percaya bahawa Allah Ta'ala tu mentadbir alam. Lepas tu bila tanya dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, Nabi tanya kepada sahabat, kamu ada berapa sembahan? Apa dia kata? 6 kan? 6 di bumi, 1 di langit. Bila kamu susah, kamu minta siapa? 1 di langit tu, Allah. Betul tak? Kalau kita baca kitab sirah, baca sirah Ibn Hisham, nanti kita belajar Ibn Hisham nanti, kitab Bukit Julutong tu. Abu Jahal, dia kata, demi Allah aku akan halang Muhammad. Abu Lahab kata, demi Allah aku akan halang Muhammad. Aku tak peduli lah orang buat apa. Semua kata demi Allah, demi Allah. Maksudnya dia percaya Allah tak? Percaya. Tapi apa yang menyebabkan mereka ni dimasukkan dalam golongan musyrikun? Apa sebab? Sebab pada tauhid uluhiyah tadi dia ada problem. Dengan mana? Mereka juga berdoa kepada berhala-berhala, Latta, Al-Uzza wal Manat. Nampak? Dia juga berdoa kepada Latta dan Uzza dan Manat. Sebab pada sangkaan mereka, Latta dan Uzza dan Manat ni ialah orang yang soleh. Mereka memang orang saleh. Latta tu, bila dia saleh, dia meninggal, mereka menganggap bahawa dia ni ada link dengan Allah Ta'ala. Itu macam wali-wali lah, macam orang kita percaya. Jadi dia berdoa dekat Latta, wahai Latta bagilah kami sekian, wahai Latta berilah kami sekian. Sebab pada pendapat dia tak boleh doa direct kepada Allah, sebab dia banyak dosa, dia banyak kesalahan. Banyak orang macam ni, betul. Doa dia tak kabul. Di sini dia ada problem. Faham tak? You get it or not? Okay? Now you get it, ha? Now you got it. Oh, betul bagaimana betul Faham tak? Okay, sekarang ni bila kita kata orang musyrikin ada tauhid rububiyah, tauhid rububiyah ni tidak boleh menjadikan dia seorang muslim. Ini kan betulkan lagi. Yang ni golongan Ahbaz ni,
Dia bukan main tuduh. Dia kata, tengoklah ni puak-puak ni. Dia kata Abu Lahab tu lebih tauhid daripada kita, sebab dia ada tauhid rububiyah. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan siapa ada tauhid rububiyah dia masuk syurga. Tak. Tauhid rububiyah tidak memberi manfaat kepadanya sehingga dia ada tauhid uluhiyah, iaitu dia percaya Allah Ta'ala cipta macam mana pun, tapi kalau dia berdoa kepada selain Allah Ta'ala, dia tetap juga syirik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ikhlas. Okey. Faham tak? Jadi dalil kita bahawa ada tauhid rububiyah uluhiyah, ini dalil kita. Dalil al-sunnah, ini dalil kita. Kita kata apa? Dan orang yang musyrik yang mengambil selain Allah itu sebagai pelindung, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Ini kita kata tadi, mengambil perantara. Itu saya susah sebut, perantara tadi. Faham tak? Dia percaya Allah Ta'ala ada, tapi nampak tak? Mengambil selain dari Allah, maksudnya dia ada tak Allah Ta'ala? Ada. Maknanya tapi bersama Allah Ta'ala ada yang lain juga. Dia kata apa? Kami bukan kata kami sembah berhala ni, bukan kata diri Tuhan, hanya sebagai perantara nak merapatkan diri kepada Allah Ta'ala. Faham tak? Tapi tidak, bukan itu. Orang musyrikin ni memang kata berhala tu Allah, Tuhan. Sekejap lagi saya why, sekejap lagi kita jawab why. Dalil apa? Tengok, sebenarnya mereka ni berbohong. Sungguhnya Allah tidak beri hidayah kepada orang yang tetap berdusta, mengata yang bukan-bukan. Dia kata statement, dia kata bawah ni, statement yang ni, statement yang ni, statement yang ni, nampak tuan? Ialah statement yang bohong. Ni statement yang bohong, dia kata. Ha? Bukan kata Quran, dia kata orang musyrikin berbohong. Bukan kata Quran bohong. Dia kata orang musyrikin bohong. Quran bohong, kafir tu bohong. Dia kata orang musyrikin berbohong bila keluarkan statement ni. Dengan apa dalilnya? Orang tetap berdusta mengatakan yang bukan. Adakah itu maksud berdusta di sini? Saya tanya tuan. Dusta di sini bukan dusta statement ni. Dusta di sini ialah mendustakan Allah Ta'ala ni tidak boleh disyirikkan dengan sesuatu pun. Itu maksudnya. Kenapa dia nak pertahankan benda ni juga? Kenapa nak kata mereka ni berdusta? Sebab dia nak batalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Why? Sebab dia tak setuju dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Kenapa tak setuju dengan rububiyah? Sebab dia tauhid Ibn Taymiyah yang buat, dia kata. Itulah yang puak-puak Wahabi pegang sekarang. Terang-terang je. Jadi mana ada tauhid rububiyah uluhiyah? Tauhid satu je, Allah Ta'ala. Iyalah, memang tak tu. Dia kata zaman Nabi mana ada Nabi ajak pada tauhid rububiyah uluhiyah? Zaman Nabi pun Nabi tak kata solat tu ada wajib, ada makruh, ada berkata takbir tu wajib tu, baca Fatihah tu wajib, surah sunat. Kata mana dia? Nabi kata ini wajibul gunah, in sabdu 2 rakaat. Kan Nabi kata macam tu. Mana Nabi kata tu? Mana ada? Itu istilah yang ulama kemudian letakkan supaya kita senang faham. Wajib, sunat, makruh, harus, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ifa' hakiki. Nabi ada ajar, Nabi kata ini ifa' hakiki, 2 harakat. Nun mati bertemu dengan apa huruf dia? Ifa' hakiki. Tafajim dal sin sad dat taza fa khaf kaf. Jadi ifa' hakiki, maksud kena dengung 2 harakat. Idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu tanwin bertemu dengan ya waw mim nun. Dan Nabi sebut macam tu. Para sahabat sekalian, ketahuilah idgham ma'al gunnah itu ada 4 huruf. Ya waw mim nun. Nabi ajar mana ada? Hadis Nabi tak ada. Kalau ada senang ilmu tajwid ni. Wahyu dari Allah Ta'ala. Faham? Para sahabat faham tak kena dengung kat situ? Faham para sahabat dengung kat situ?
Mereka kata Nabi tak ajar pun tidak. Dia kata perkataan tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat, nama-nama Allah Taala mulia ni ialah cara ulama memahamkan kita bahawa tak cukup bagi kita ni hanya mengiktiraf Allah sebagai pencipta, tapi pada masa yang sama kita pergi doa kat tempat lain, pergi minta dekat makhluk, pergi jumpa bomo, pergi dekat macam-macam, pergi percaya tangkal, pergi percaya sial, pergi percaya macam-macam. Faham tak? Sekarang ni statement dia kata berdusta di situ ialah kata-kata yang sangat bertentangan dengan para mufassirin. Mari kita buka tafsir. Saya kata ilmiah. Kita bukan kata kita tentang sembrono sebab dia tak setuju dengan kita, tidak. Dia siapa tak kata dia tak pandai ke bodoh, tidak. Pendapat dia kata pendapat tu silap dalam menakalkan. Mari kita buka tafsir Ibnu Katsir. Nampak ni? Ma na'buduhum, okey, kita ala lillahi dinul khalis, dan bagi Allah itu agama yang khalis, yang suci, tak ada dalamnya syirik. Syahadah, kata Ibnu Katsir, syahadah jaksian bahawa tiada yang disembah melainkan Allah, layak disembah melainkan Allah. Thumma akhbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan an ubadil asnam, tentang penyembah-penyembah berhala, minal musyrikin, di kalangan orang musyrikin. Kita baca sebiji. Siapa kalau anda silap, betul kan? Annahum yaqulun, bahawa mereka berkata, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka, illa liyuqarribuna, melainkan untuk merapatkan kami, ilallah, kepada Allah, zulfa, serapat-rapatnya. Faham ayat ni? Ayyu, iaitu, innama, sesungguhnya, hanya, bila kata innama ni lil hasri, adatul hasri, itu tak ada sebab lain dah. Sungguhnya sebab mereka buat benda tu ialah yahmiluhum ala ibadatihim. Apa yang menyebabkan mereka, membawa mereka pada menyembah berhala tadi ialah annahum amadu ilal asnam, bahawa mereka ni amadu ilal asnam, mereka ni bergantung, menyandarkan kepada berhala. Nampak tak? Bukannya kata berhala itu Tuhan. Amadu ilal asnam, bergantung kepada berhala. Amadu maksudnya bersandar. Ittakhadhuha ala suwaril malaikah al-muqarrabin, dia buat dalam bentuk rupa malaikat. Bahkan dia kata malaikat ni inatha, anak-anak Allah. Fi za'mihim, dalam dakwaan mereka. Fa'abadu tilka suwar, maka mereka menyembahlah berhala-berhala tersebut. Tanzilan lidzalika manzilatan, atau manzilatan ibadatihimul malaikah. Seumpama ini kita kata, seumpama bila sembah berhala tu, maka mereka sembah malaikat. Apa? Liyashfa'u, ini dia, supaya berhala-berhala ni memberi syafaat lahum, indallah, di sisi Allah. Faham tak perkataan Ibnu Katsir ni, tuan-tuan? Maksudnya Ibnu Katsir kata mereka sembah berhala ni bukan sebab mereka ni sembah berhala Tuhan, tapi nak bagi syafaat mereka di sisi Allah. Ni kata syafaat. Masalah kedua pula, masalah syafaat. Betul, syafaat ni jangan sikit-sikit wali ni boleh bagi syafaat, wali ni bagi syafaat. Itu jadi macam musyrikin. Nabi kata kau asal kau ta'assub sangat dengan syekh tu, dia boleh bagi syafaat. Dia kata boleh, syafaat tu hanya milik Allah. Kau tak tahu, kau jangan pelekehkan guru aku. Tu jangan marah kita. Aku tak pelekehkan guru kau. Kau alim, mungkin alim, tapi kau kata dia boleh bagi syafaat, apa buktinya? Tu cerita lain lah. Nak bergaduh buat syafaat ni kemudian lah. Okay? Nashfa'u lahum ma indallahi fi nasrihim wa rizqihim, dalam membantu mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Nampak? Wa ma yanubuhum min amri dunya, dan menggantikan mereka, maksudnya menggantikan, maksudnya ialah dalam menguruskan hal-hal dunia mereka. Nampak? Fa ammal ma'ad fakanu jahidina lahu kafirina lahu, adapun akhirat mereka kafir, kan? Sebagai orang musyrikin dia menolak akhirat, kan? Kan dia kata adakah kami nak akan dibangkitkan, kan? Dalam Quran. Nampak? Wa qala Qatadah, berkata Qatadah. Ada Qatadah ni siapa? Tabi'in. Wasuddi
wa Malik an Zaid bin Aslam wa Ibnu Zaid illa liqarribuna ila Allah zulfa, iaitu liyashfa'u lana, beri syafaat bagi kami, wa yuqarribuna indahu manzilah, dan merapatkan diri kami, kedudukannya kepada Allah Ta'ala. Siapa kata ni? Tabi'in, Qatadah, ulama-ulama salaf yang katakan ni. Jadi siapa yang ikut salaf sekarang? Kita ke dia? Tuan-tuan, kita ke dia ikut salaf? Masa takut-takut nak mengaku ni? Kita ke dia? Kita ikut salaf sekarang ni. Lepas kita mengaku kita ikut salaf. Bukan kita ikut salaf mengaku kau ni, mengaku dia ni, mereka ni suka mengaku salaf. Kita tak mengaku melainkan sebab kita ada hujah dan bukti kita ikut para salaf. Apa lagi? Sambung. Itu macam yang faham tajuk ni betul-betul. Dan bila faham tajuk ni, tuan-tuan takkan lagi nak pergi geng-geng mereka ni semua. Tua Pening pula keluar. Walihada, oleh ini, kanu, mereka itu orang musyrikin, yaquluna fi talbiyatihim, berkata di dalam talbiyah mereka, idza hajju, bila mereka buat haji, atau hajjau, bila mereka buat haji, fi jahiliyatihim, dalam kejahilan mereka, atau pada waktu jahiliah mereka, labbaika la syarika lak. Betul lah tu. Tidak, kami menyahut seruanmu ya Allah, yang tidak ada syirik bagi kamu, tidak ada partner bagi kamu. La syarik, syarik tu maksudnya partner. Nampak tak? Anta syarikun li fi hadhihi tijarah, kamu my partner in this business. Jadi kita cerita bisnes pula lepas ni. Bisnes umrah dan ziarah kelas-kelas. Okay? Illa syarikan huwalak. Pandai pula, dia tambah pula, melainkan partner yang bagi kamu ya Allah. Dia tambah ni, illa syarikan huwalak tamlikuhu, yang kau milikinya, wa ma malak, dan apa yang dia miliki. Mana berhala tadi miliki. Pandai pula dia tambah. Nanti ya Allah, tidak ada syirik bagi kamu ya Allah, melainkan partner yang kau lantik ya Allah. Pandai. Nanti partner yang lantik ni kita boleh sembah dia. Syubhah, dan syubhah ini, kekeliruan ini, kesalahfahaman ini, hiyallati i'tamadaha al-musyrikun fi qadimid dahri wa hadithi. Subhanallah, tuan-tuan baca dulu. Dan syubhat ini, kekeliruan ini, kesalahfahaman ini, hiyallati, itulah dia, i'tamadaha, yang orang-orang bergantung kepadanya, berhujah dengannya, al-musyrikun, orang-orang musyrik, fi qadimid dahri, pada waktu dulu, wa hadithihi, dan pada waktu sekarang. Siapa kata ni? Siapa kata ni? Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maksudnya hujah orang syirik dulu dengan hujah orang syirik sekarang sama, iaitu kita bukan nak sembah wali ni, kita pergi makam Habib ni bukan sebab kami kata dia ni Tuhan. Kami pergi makam Habib ni sebab Habib ni nanti boleh mendekatkan sampai doa kami kepada Allah Ta'ala. Kedudukan dia tak sama macam kita. Dia Habib, dia kasih Allah, dia keturunan Rasulullah. Kita ni siapa tuan-tuan? Dia kata mana boleh. Kita kata syafaat milik Allah Ta'ala, walaupun dia keturunan Nabi Muhammad, syafaat milik Allah Ta'ala. Engkau jangan pelekehkan keturunan Rasulullah. Berani kamu pelekehkan keturunan Rasulullah. Nampak tak? Dia pergi main sentimen tu pula. Aku tak kata apa-apa. Aku kata jangan minta syafaat kat dia je. Dia mungkin saleh, dia mungkin Habib tu mungkin orang yang saleh yang meninggal tu. Mungkin Habib Noh di Singapura tu orang yang saleh, orang yang wara. Tapi kamu telah berlampau dalam mengagungkannya. Faham tak tuan-tuan? Wan Muhammad, Farhan faham? Ini akidah ni tak, ini hujah di depan ni, tafsir Ibnu Katsir di depan ni. Nampak tak? Hujah sama, yes. So maknanya reason yang dia kena statement tu lah bohong. Adakah untuk membenarkan teori? Yes, tu saya kata. Dia jawab, Fahmi dia jawabkan soalan Puan Masila. Kenapa mereka nak cuba nak tolak benda statement ni? Sebab dia nak menghalalkan perbuatan buat kubur, sembah kubur tadi. Bagi dia kan, dia tak syirik bagi dia. Nampak tak tuan-tuan? Inilah point yang kita kata, orang putih kata apa? Point break.
Keras orang kata apa? Tak tahu sebut. Apa punca antara kita dengan dia berselisih sampai ila yaumil qiyamah, tak tahulah. Sehingga Allah Ta'ala utuskan siapa-siapa ke boleh memberikan petunjuk. Ini sebabnya tak sama. Dan sentiasa akan berlaku pertempuran. Kita kenapa kat Malaysia ni ustaz ni tak kasi dengar ustaz ni, ustaz ni tak kasi dengar ustaz tu. Ini poin dia. Kita kena faham tuan-tuan, kena faham bab ni. Sebab tu kita kena hati-hati dalam memilih guru tu, kita hati-hati. Orang kata ustaz je lah yang betul, orang lain semua salah. Tak ada banyak lagi ustaz betul. Ustaz Ali dah pergi belum kuliah dia? Belum lagi. Yang pergi Ustaz Ali Raja Yaman, lama-lama kau tak nak pergi kuliah dia, rugi. Apa lagi Ustaz Abdul Basir, Ustaz Halim Hasan, ada kat sini insya-Allah semua okey. Tak nak datang kuliah saya tak apalah lepas ni, pergi kuliah orang lain insya-Allah. Bukan mengajuk. Senang, saya malam-malam mesti boleh pergi makan dengan isteri saya. Tak ada lah, ni cerita je lah. Saya boleh pergi dakwah tempat lain. Asal lah. Banyak lagi di tempat-tempat orang miskin dan dalam surau-surau lagi perlu banyak ustaz. Mereka tak ada ustaz. Ada suatu surau tu kosong, tak ada kuliah langsung, tak ada duit atau tak ada guru nak datang sebab upah ni sikit. Bukan ratus-ratus, bukan ribu-ribu, RM30, RM40 bagi sekali datang kuliah. Ustaz pun kita besar, minyak pun tak lepas. Tapi kita kata banyak lagi orang awam perlukan dakwah ni, dakwah tauhid. Kita sama lagi. Waja'atuhum ar-rusul salawatullah wa salamuhu alaihi ajma'in. Datanglah kepada mereka para rasul, selawat Allah dan salam ke atas mereka semuanya. Maksud selawat Allah, Allah Ta'ala menaikkan martabat mereka. Biraddiha, untuk merod ke atasnya, menolak mereka. Wan nahyu anha, dan melarang mereka daripada melakukan perbuatan tadi, menjadikan berhala itu sebagai perantara. Wad da'wah ila ifradi al-ibadati lillah, dan mengajak kepada menyatukan, ifrad, mensingularkan. Bahasa hanya Allah sahaja yang layak disembah. Nampak tak? Para anbiya memahami bahawa berdoa itu adalah sembahan. Meminta hajat kepada berhala itu satu bentuk sembahan. Wahdahu la syarikalah, hanya baginya, tidak ada syirik baginya. Wa anna hadha syai', bahawa benda ni yang pergi jumpa berhala ni, ikhtara'ahul musyrikun, direka oleh orang musyrik. Ikhtara' bid'ah lah ni. Ikhtara'a yakhtari'u ikhtira'an, iaitu mencipta. Ikhtira'. Musyrikun min indi anfusihim, di sisi mereka. Maksud datang dari mana? Idea mereka sendiri. Lam ya'dhanillahu fihi, Allah Ta'ala tidak mengizinkannya padanya. Wala radiya bihi, tidak berada kepadanya. Bal abghadahu, bahkan Allah Ta'ala murka pada benda ni. Wa naha anhu, dan melarang daripadanya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat itu satu rasul. Ani'budullah, apa tujuan rasul ini? Sembahlah Allah, jauhilah perkara taghut. Iaitu taghut ni kata Ibn Muhammad bin Abdul Wahab ada 5. Sila bagi tahu apakah 5 itu taghut. Awak semua dah hafal. Apa taghut? Pertama, syaitan. Yang kedua, orang yang berdoa, orang doa kat dia, dia redha kepadanya. Yang ketiga, orang yang mengajak pada orang berdoa kepadanya. 3. Yang keempat, had, syaitan. Yang kelima, orang yang berhukum selain hukum Allah Ta'ala. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama. At-taghut huwa khamsah, taghut itu 5. Pertama ialah syaitan. Yang kedua ialah orang yang bila orang doa kat dia, dia kata dia buat diam je.
Orang doa kat dia, jelas-jelas orang doa kat dia. Dia buat diam. Dia kata, kenapa kau doa? Dia tak ajak. Dia tak kata apa-apa. Kamu sebagai pengikut, kamu sebagai ketua, orang nampak orang doa kat kau halang tak? Apa kau lah sekarang ni? Kamu halang tak? Mesti halang. Wajib kata kamu halang orang buat syirik. Kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmah wan nubuwah. An taqula lil insan ani'bu ayat-ayatnya surah Ali Imran. Tidak patut bagi seorang manusia, Allah Ta'ala bagi dia ilmu, bagi hikmah, kata sembahlah aku. Tapi katakanlah sembahlah Allah Ta'ala. Ini kata dalam surah Ali Imran. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bagi hamba Allah baca kitab. Yang ketiga, taghut ialah orang yang bila orang sembah dia, juga diajak pula orang sembah dia. Nampak? Yang keempat, tadi sebut apa? Orang yang berhukum saya. Bukan saya, nombor 4, nombor 5. Syaitan 2 kali. Dia satu lagi apa? Dia satu lagi apa? Rasul Salazar. Dia sebut syaitan 2 kali. Dia satu lagi apa? Saya boleh lupa dah. Apa lagi lagi? Rasul Salazar. Farud ada 5. Tak apa, kita simpan. Satu lagi, minggu depan kami cari. Ini apa itu? Mana ini semua taghut, tawaghit. Tawaghit. Oh, satu lagi yang disembah selain Allah Ta'ala lah. Taghut, apa yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Berhala, apa semua, batu, apa semua. Ini 5. Jadi Nabi ni telah dihantar pada setiap umat untuk mencegah ni. Jangan ambil taghut, jangan ambil taghut. Setengah ahli politik dia ambil yang hujung tu je, menghukum saya benda hukum Allah. Dia kena taghut. Habis tu akidah kau yang Syiah apa semua ni bukan taghut. Taghut juga asal tak halang. Nampak? Ambil 5, ambil 1. Dia taghut tu 5. Kita kena tolak 5-5 tu, baru jadi wajtanibu taghut, menjauhi taghut. Sambung lagi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutuskan sebelum kamu wahai Muhammad, min rasulin, di kalangan rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami mewahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang sembah tidak ada yang sembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Wa akhbara, dan beritahu, dan Allah Ta'ala beritahu, annal malaikah allati fis samawat minal muqarrabin wa ghairihim. Dan Allah Ta'ala beritahu bahawa malaikat yang di langit semua termasuk yang merapatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Malaikat pun cari jalan untuk merapatkan diri kepada Allah Ta'ala. Betul tak? Kulluhum abid khadi'una lillah. Mereka semua hamba yang tunduk kepada Allah Ta'ala. La yashfa'una indahu illa bi'idhnih. Dan malaikat-malaikat ni semua tak boleh bagi syafaat melainkan dengan izin siapa? Allah. Liman irtada, dengan siapa pula yang Allah Ta'ala redha. Pertama, orang yang bagi syafaat tu dia kena dapat izin Allah. Yang kedua, penerima syafaat tu mesti orang yang Allah Ta'ala redha. Macam mana dia nak bagi syafaat? Dia pergi sembah kubur. Macam mana orang yang nak dapat syafaat tu dia pergi sembah kubur nak dapat syafaat? Macam mana? Main-main syafaat, main-main syafaat ni. Ini kita kata hujah besar. Kemudian kita apa? Wa yashfa'una, okey. Wa laisu 'indahu kal umara 'inda mulukihim. Dan mereka ni bukannya macam para menteri-menteri di sisi raja. Yashfa'una 'indahum bighairi idznihim. Boleh bagi syafaat tanpa izin. Betul tak? Contoh senanglah. Ketua bahagian nak masuk sekolah. Nak masuk sekolah ni dah penuh dah, sekolah kebangsaan Batu 4 Jalan Ipoh. Nak masuk anak daya 1, daftar lambat. Dah 6 tahun baru nak pergi daftar daya 1. Orang suruh daftar masa 4 tahun, 5 tahun. Dah 6 tahun, hujung tahun pun nak daftar. Jadi susah nak masuk, tak boleh, penuh. Pergilah jumpa ketua bahagian. Ketua bahagian tu ketua menteri pendidikan ke? Tak, bukan kan?
Menteri Pendidikan kata tak boleh, dah penuh. Betul tak? Menteri Pendidikan kata penuh lah. Tapi sebabkan dia ketua bahagian, dia surat, sila benarkan dia ni memasukkan anaknya ke dalam sekolah ini. Guru besar tengok, oi, tak ada lawan ketua bahagian. Aku kena tukar kat Sabah kan, tahu. Pak, dia pun kata benarkan dia ni masuk ke dalam anak dia. Bagi syafaat tak? Itu syafaat lah tu. Syafaat tu bantuan apa semua. Para malaikat tu macam tu ke? Boleh bagi syafaat tanpa izin orang atas? Tak boleh. Jangan samakan. Sekarang kamu telah samakan, wahai al-kuburiyun, wahai orang yang menyembah kubur. Jangan samakan para wali-wali ni macam ketua-ketua bahagian. Kasar bunyi itu. Orang bawah. Jangan samakan, tak sama. Bukan boleh bagi syafaat sesuka hati, dia kena dapat izin Allah Ta'ala. Kalau kita baca hadis yang besar tu, hadis yang syafaat kubra tu kan, Nabi pun tunduk dan sujud sehingga mendapat izin Allah Ta'ala, baru boleh bagi syafaat. Isfa' tu syafaat, irfa' ra'sa, angkat kepada kamu wahai mat. Isfa' tu syafaat. Bagi syafaat, mereka akan dapat syafaat. Sal tu'tah, mintalah apa-apa pasti akan dibagi. Nampak? Okey. Yashfa'una indahum bighairi idnihim fima ahabbahul muluk wa abuhu. Apa yang mereka suka, siapa yang mereka suka, tak boleh lah. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu contoh-contoh sama dengan makhluk. Lillahil amsal. Innallaha yahkumu bainahum. Allah Ta'ala akan hukum bersama ke atas mereka, iaitu hari kiamat. Fima hum fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan ayat tadi. Ayyu sayafsilu bainal khalaiq, atau sayufsalu bainal khalaiq yaumal qiyamah. Atau sayafsilu lah, kalau bainal khalaiq kata satufsalu, tadi sayafsilu. Sayafsilu bainal khalaiq, akan dipisah-pisahkan di antara makhluk-makhluk yaumal ma'adihim. Maksudnya yang syirik dengan yang tak syirik akan dipisahkan. Wa yujzi kullu amilin bi'amalihi, dan setiap orang yang beramal akan diberi balasan di atas amalannya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan pada hari mereka dikumpulkan jami'an, kesemuanya. Thumma yaqulu lil malaikah, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Adakah mereka itu semua dulu mereka ni yang sembah engkau wahai malaikat? Allah Ta'ala nak kata, kamu yang mereka ni orang musyrikin ni pergi sembah malaikat kan? Mereka orang yang sembah malaikat ni, dia. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna. Maha suci engkau ya Allah, kamulah pelindung kami. Min dunihim, selain Allah Ta'ala. Bal kanu ya'budunal jin. Mereka sembah jin. Itu kan kena mengenai kuliah air, jin. Mereka semua menyembah jin, syaitan yang mereka sembah, bukan malaikat yang mereka sembah. Aktsaruhum bihi mu'minun. Kebanyakan mereka percaya kepada jin, yang jin dia boleh bawa manfaat dan bawa apa? Mudarat. Beriman kepada mereka. Wa qawlihi, ni kadzab. Bukannya tipu statement tadi, tapi menipu di atas Allah Ta'ala. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada siapa yang mendusta dan siapa yang kafir. Ayyu, kata Ibn Kathir, la yurshidu ilal hidayah. Mereka tidak diberi petunjuk, atau Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada mereka kepada hidayah. Min qasdihil al-kadhib, kerana niat mereka ni penipu. Wal iftira' ala Allah, dan membuat satu kebohongan di atas Allah. Apa kebohongan tadi? Iaitu Allah Ta'ala ada partner. Bukannya statement tu yang dia bohong. Faham tak tuan-tuan? Rahimakumullahu jami'an. Faham tak? Faham tak? Syafiq faham Syafiq? 70, 40 lagi. Sekarang ni 110 terus, full, betul tak? Syafiq ya? Masya Allah. Puan, faham kan? Farhan? Ahsantu, barakallahu fikum. Yang mana baru datang ni kena faham jelas. Ini tauhid. Ini membezakan kita dengan yang bukan ahli tauhid. Okay? Wa qalbuhu kafar, dan hati mereka ni kafir.
yajhadu bi ayatih, menentang ayat-ayat Allah Ta'ala, wa hujajihi, dan juga hujah-hujahnya, wa barahinihi, dan juga bukti-bukti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ayat ni, tafsir Ibnu Kathir. Tuan-tuan, sekarang ni siapa yang ikut salaf? Alhamdulillah. Ini tafsir salaf tentang syirik, bukan tafsir kita, bukan tafsir dia. Faham tak? Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Faham ya? 9.50 lah. Nak sambung ke nak berhenti? Berhenti, Alhamdulillah. Ikhlas, jujur. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Jujur. Alhamdulillah, kita suka pelajaran jujur macam ni. Alhamdulillah. Bagus. Kalau Arab ni tu, Syekh masa intihal waqt, ya Syekh. Beritahu masa dah habis. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada dua momen. Pertama sekali, Sabtu ni kita ada satu kuliah khas pukul 11.30 pagi, khas untuk wanita, yang akan disampaikan oleh Ummu Ihsan, isteri kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Athari, iaitu penterjemah kitab Sahih Tafsir Ibn Kathir. Isteri dia akan bagi ceramah. Isteri dia pun ada editor buku juga. Tajuk dia 10 karakteristik pendidikan yang berjaya. Kita dah sunnah dah, orang rumah semua sunnah datang. Macam nak kita mensunnahkan anak-anak, sunnahkan suami yang tak sunnah lagi, betul tak? Nak sunnahkan adik-beradik, mak ayah. Jadi kita datang kuliah ni pukul Sabtu ni 11.30 pagi. Tapi kuliah ni khas untuk wanita. Lelaki jangan datang. Nak mana? Duduk luar sana. Duduk luar boleh? Ada boleh. Dan dengan suara saja, muka pun tak boleh tengok kat sebelah sana. Jadi wanita akan penuh kat sini, InsyaAllah. Kalau melimpah, lelaki dihalau di atas. Ni adil lah. Tolak di atas. Faham? Jadi 11.30 hari Sabtu ni, 11.30. Bagi siapa yang ada kelapangan, sebarkan. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.